Salam sejahtera kepada Prof dan rekan-rekan. Saya Stephanie Yong. Tajuk kertas konsep saya adalah perancangan strategik tulang belakang kepada pengurusan sekolah. Istilah pengurusan sering dikaitkan dengan 4 aktiviti penting yang dikenali dengan singkatan POLC, di mana P, planning, adalah merancang, O, organizing, mengelola, L, leading, memimpin, dan C, controlling, yaitu mengawal. Manakala strategik pula adalah rancangan yang disusun kemas dan teratur dalam usaha untuk mencapai matlamat ataupun kejayaan dalam sesebuah organisasi. Dalam kata lain, pengurusan strategik merupakan aktiviti merancang, mengelola, memimpin, dan mengawal yang disusun secara kemas dan teratur bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Menurut Bryson, Haberberg, Ripple, dan Thompson, konsep pengurusan strategik amat penting untuk diketahui, difahami, dan seterusnya diaplikasi oleh pengurus ataupun pentadbir di sesebuah organisasi. Dalam melaksanakan sebarang aktiviti, pengurusan strategik sering dilihat sebagai keperluan asas bagi menjamin keberkesanan dan kejayaan organisasi tersebut. Ia juga dilihat sebagai salah satu elemen terpenting untuk pentadbir di dalam organisasi sekolah, dan ia dikenal pasti sebagai pentas bagi pentadbir mengendalikan program-program yang telah dilaksanakan di sekolah. Model perancangan strategik Bryson adalah model yang saya gunakan dalam kertas konsep ini, dan dalam kajian yang digunakan, dan model ini telah diubah sesuai daripada model perancangan strategik Bryson pada tahun 2003 untuk non-profit organization. Model ini mempunyai 10 peringkat dan yang telah diubah sesuai pula mengandungi 7 proses strategik yang bermula daripada pra-perancangan, hala tuju organisasi, analisis persekitaran, menyaring isu strategik, matlamat dan sasaran, strategik, pelan tindakan dan pelan operasi, pelan pelaksanaan, dan juga yang terakhir adalah kawalan dan penambahbaikan yang berterusan. Dalam kajian literatur, menurut Al-Deyat, Al-Khattab, dan Engkor pada tahun 2011, sekolah yang membentuk dan melaksanakan perancangan strategik menghasilkan faedah dari segi mempunyai matlamat dan objektif yang telah dibincangkan dan dipersetujui. Manakala menurut Hayati dan Muhammad Izram pada tahun 2013, pentadbir perlu membina hubungan baik dengan pihak atasan, guru-guru, pelajar, ibu bapa, dan komuniti dalam usaha untuk melaksanakan pengurusan strategik di sekolah. Menurut Nurul Ain pada 2005 pula, guru sering kerap membuat keputusan dalam bidang kurikulum dan sangat bersetuju sekiranya dilibatkan dalam proses membuat keputusan kerana ia dapat meningkatkan profesionalisme, kemajuan dan moral sekolah serta dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dan menurut Cheng pula pada tahun 2008, perancangan strategik adalah dokumen yang dibuat yang merangkumi arah polisi strategik pelaksanaan, tindakan dan penanda aras pelaksanaan, kawalan dan penilaian termasuk rangka perbelanjaan yang membenarkan pengubahsuaian bagian tertentu yang diperlukan bagi membangunkan pelaksanaan. Terdapat 2 kepentingan dalam perancangan strategik. Yang pertama ialah pengurusan yang lebih baik. Dengan adanya pengurusan strategik, pengurus dapat membentuk satu konsep yang jelas dan lengkap bagi sesebuah organisasi. Proses ini akan dapat membantu menilai kekuatan dalaman serta kekuatan luaran organisasi bagi menangani cabaran yang dihadapi. Yang kedua pula adalah bertindak balas kepada perubahan persekitaran. Dengan adanya perancangan strategik, pentadbir dapat menangani masalah yang tidak dapat dijangka sekiranya persekitaran berubah seperti pada tahun ini, iaitu COVID-19 yang memerlukan murid-murid menggunakan pembelajaran online. Ia akan dapat membantu pentadbir membuat persiapan awal. Melalui dapatan kajian untuk artikel pertama yang dibuat melalui temu bual, guru-guru merasakan banyak dokumen perlu disiapkan dan dokumen tersebut hanyalah untuk
dokumentasi dan kemudiannya dibiarkan begitu saja. Guru-guru juga mengatakan bahwa mereka hanya mencari di internet dan kemudian mereka akan menukar nama sekolah mereka menjadi menukar nama sekolah yang mereka dapat menjadi nama sekolah mereka. Contohnya mungkin kertas konsep ataupun proyek sesuatu yang mereka dapat dari online. Dan mereka asyik bertanya, mengapakah mereka perlu membuat semua ini? Perbincangan untuk hasil dapatan menyatakan bahwa dokumentasi adalah masalah besar dalam pengurusan strategik dan strategik merancang karena terdapat banyak program dan aktiviti sekolah yang perlu disiapkan melalui dokumentasi. Analisis mengenai tindak balas menunjukkan bahwa kurangnya kefahaman guru dalam melaksanakan pengurusan strategik di sekolah. Sementara itu, guru-guru masih tidak mengetahui kepentingan pengurusan strategik ini. Untuk dapatan artikel kedua pula, yaitu yang dibuat melalui soal selidik, interpretasi elemen dalam proses perancangan mengenai proses perancangan strategik adalah pada tahap sederhana dan untuk elemen peranan kepemimpinan pengurusan atasan pula adalah dalam tahap sederhana. Ini menunjukkan bahwa guru-guru setuju bahwa pengurusan strategik memberi kesan terhadap pengurusan sekolah. Perbincangan ini membawa kepada satu, pemahaman seluruh organisasi mengenai prosedur yang telah ditetapkan untuk perancangan strategik, proses yang bersifat mekanisme, dan proses perancangan strategik tidak hanya menggunakan mulut. Dan untuk yang kedua adalah peranan kepemimpinan pengurus atasan ada dalam bentuk yang dapat membantu dalam perkhidmatan yang diberikan dan juga mewujudkan iklim organisasi yang menyokong perancangan strategik dalam menubuhkan matlamat yang jelas untuk organisasi. Isu-isu yang terdapat di Malaysia pula adalah dari segi perubahan dalam pendidikan. Melalui PPPM, kerajaan mahu membangunkan sebuah sekolah yang dapat membentuk kepimpinan sekolah yang bersedia dalam menghadapi cabaran global, namun perubahan seperti pada tahun ini telah menyebabkan pentadbir tidak bersedia dalam membuat perancangan sekolah. Yang kedua pula adalah mengenai sikap guru. Bidang pentadbir dan pengurusan amat mementingkan kerjasama di pihak guru, tetapi guru-guru kurang memberi kerjasama yang menyukarkan pelaksanaan pengurusan. Ketiga pula adalah mengenai keupayaan pengurusan pentadbir. Perancangan strategik dalam pengurusan sistem sekolah akan dapat memudahkan pelaksanaan perancangan. Tetapi pentadbir ada kekurangan pengetahuan dan kemahiran dalam mengurus dan membuat perancangan. Oke, kemudian adalah implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Pertama adalah dari segi dasar pendidikan. KPM melalui JPN dan PPD perlulah merangka dasar pendidikan bagi menyebarkan maklumat secara meluas dan membantu melaksanakan bimbingan terhadap kesediaan guru dan pentadbir. Manakala yang kedua pula adalah dari segi tekanan guru. Guru harusnya diberikan bantuan dari segi latihan bagi menangani tekanan kerja mereka agar mereka dapat membantu dalam melancarkan pengurusan sekolah. Yang ketiga pula adalah dari segi kesediaan pentadbir. Pentadbir perlulah mempunyai kemahiran dan keupayaan dalam menangani perubahan pendidikan dan meningkatkan dan juga memperbaiki gaya pentadbiran mereka agar dapat menyediakan satu perancangan strategik yang dapat membantu dalam sistem sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.